Okay, we start with learning outcomes, hasil pembelajaran, subtopik 4.2 stoichiometry. Okay, ni subtopik kita. Saya terlupa tunjuk yang cover ni tadi. Okay, so target kita untuk hari ni chapter 4, chemical equation and stoichiometry, subtopik 4.2 stoichiometry. Okay, learning outcome A. Calculate the amounts of reactants and product from a balanced chemical equation. Jadi hari ni kita target untuk buat pengiraan. Nak kira apa? Jumlah reaktan ataupun produk daripada persamaan kimia yang seimbang. Jumlah reaktan dan produk tu diukur dari segi apa? Okey, kat bawah ni. Contoh dari segi pengukuran mol ataupun mass. Okey, bilangan mol ataupun jisim bagi reaktan ataupun produk tersebut. Selain daripada tu, isi padu. Tapi isi padu kita hanya apply untuk solid ke liquid ke gas. Hanya untuk gas sahaja. Pada dua keadaan, iaitu pada keadaan RTP and STP. So apakah itu RTP, apakah itu STP, kita akan tengok nanti. Okay, actually kita dah pernah jumpa dah tentang gas condition dalam subtopik yang sebelum ni. Okay, jadi saya harap kamu ingat balik lah. Kalau tak ingat tak apa, kita ulang sekali lagi nanti. Okay, selain daripada mass, mole, volume, okay, concentration. Ini pun kita dah jumpa dalam subtopik 3.3. So cuma sekarang kita nak kaitkan measurement mole, mass, volume, concentration ni kita akan kaitkan pengiraan dengan chemical equation. Okay. Okay, first, what is stoichiometry? Apakah itu stoichiometry? Kena fahamkan dulu sebelum kita terus kepada pengiraan. Okay. Stoichiometry, actually it is the quantitative relation between the number of moles of various products and reactants in a chemical reaction. Jadi stoichiometry ni sebenarnya adalah perkaitan secara kuantitatif. Kuantitatif tu kuantiti lah. Apa dia? Contoh mol, mass dan sebagainya. Tapi kita lebih fokus kepada mol lah selalunya sebelum nak dapatkan maklumat yang lain-lain tu. Okey, jadi kita nak dapatkan kuantiti mol bagi siapa? Sama ada reaktan ataupun produk. Okey, yang ada bagi suatu tindak balas kimia. Okey, second statement tu only applicable for balance equation. Walau bagaimanapun stoichiometry, ingat syarat utamanya kita hanya boleh guna untuk persamaan kimia yang telah seimbang. Okey, jadi ada persamaan kimia dah balance, cukup atom kiri kanan baru kita boleh guna. Selagi kita tak seimbangkan, tak boleh guna. So jadi ingat pelajar, bila kamu dapat soalan yang melibatkan stoichiometry, kamu tengok soalan tu. Equation dia bagi balance ke tak? Kalau tak balance, kamu kena balancekan dulu. Jangan terus jawab. Okey, faham kan? So ini syarat stoichiometry. Next example, kita tengok lagi contoh detail lagi tentang stoichiometry. So example, we have reaction between hydrogen gas and oxygen gas. Okay, and the products are water molecule. Jadi sekarang kita ada dua reaktan. Okay, reaktan kita adalah gas hidrogen dan gas oksigen bergabung. Okay, membentuk produk iaitu molekul air. Okay, boleh. So jadi balance equation dia, okay, coefficient untuk hidrogen 2 lah. Okay, 2 mol hydrogen react with 1 mol oxygen produce 2 mol of water. Jadi ini maklumat yang kita dapatkan daripada balance equation ataupun dalam bentuk ayatnya yang saya cakap tadi lah. Okay, tunjuk nak bagi kamu nampak dengan jelas lah. Okay, daripada balance equation ini maklumat yang kita dapat ya. 2 mol hydrogen gas react with 1 mol of oxygen gas to produce 2 mol of water. Okay, ataupun inilah nisbah mol. Okay, so kesimpulannya nisbah mol bagi reaktan dan produk adalah seperti berikut. Hydrogen kena ada berapa? Kena ada 2. Oksigen kena ada berapa? Kena ada 1 untuk bertindak balas dengan 2 mol hidrogen. Produk yang akan terhasil adalah 2 mol. So nisbahnya 2, 1, 2. Okey, jadi daripada persamaan seimbang itu sendiri kita dah dapat dah satu maklumat iaitu mol ratio, nisbah mol. Faham ya? Okey, itulah konsep stoichiometry. Jadi kita boleh manipulasilah maklumat antara reaktan dan produk ni untuk cari maklumat tentang mass, volume, okey, volume gas lah, STP or RTP, and then concentration. Okay, nanti kita akan tengok contoh calculation. Okay, kat mana tadi? Okay, ni saya ulang balik slide yang sebelum ni.
interrelation mass, mole and number of particles and volume of gas. So ni ulang balik lah kamu kalau tengok perkaitan antara semua ni, tengok kat tengah-tengah tu watak utama siapa? Mole. Tengok mole tu sangat penting ya. Daripada mole tu, okay, saya tak nak jelaskan banyak sangat sebab kita dah pernah discuss sebelum ni. So nak ulang balik je formula-formula ni. So daripada mole tu kita boleh dapatkan maklumat tentang mass, number of particle, bilangan zarah-zarah, atom ke, molekul ke, ion ke, compound ke, okay, ataupun volume of gas under two condition, STP or RTP, pada keadaan STP ataupun RTP. Jadi saya dah pesan formula ni tolong hafal lah. Siapa yang tak hafal lagi tu cepat-cepat hafal. Okay, so jadi ingat balik STP tu adalah standard temperature and pressure. So kalau ingat balik dia punya volume of gas, 1 mole of gas 22.4 liter. Okay, meanwhile for room temperature and pressure RTP, the volume for 1 mole of gas is 24 liter ataupun decimeter cube. Jadi ingat 1 liter sama dengan 1 decimeter cube. Okay, so ingat gas ada dua keadaan. Jadi nanti kalau kamu baca soalan, hati-hati tengok soalan tu. Bila dia tanya volume of gas, dia bagi maklumat tentang volume of gas, kamu kena identify gas dalam keadaan apa? STP ataupun RTP. Jadi pengiraan dia akan sedikit berbeza. Kenapa? Sebab volume gas bagi kedua-dua keadaan ini adalah berbeza. Okay, jelas ya? Jadi kesimpulan daripada perkaitan tadi, inilah formula yang kamu wajib hafal. Okay, kalau kamu tak hafal, kamu tak tahu nak apply, kita akan problem lah dengan subtopik ini dan subtopik yang seterusnya. Jadi saya ulang semula, formula yang perlu kamu tahu untuk memudahkan kamu jawab soalan subtopik ini ada 4. Okay, mole sama dengan mass over molar mass, molarity, mole solid over volume solution in liter or decimeter cube. Sama sajalah liter ataupun decimeter cube. And then number of particles, mole times Avogadro's number. Okay, Avogadro's number kena hafal 6.02 times 10 power of 23. Okay, volume, to find the volume of the gas. Ingat volume ni untuk gas sahaja kita apply liquid tak terlibat. Okay. So mole times molar volume at two conditions. So kena pasti yang mana satu, RTP or STP. Kalau RTP 24 liter, kalau STP 22.4 liter. So sekarang saya dah tunjuk ni, siapa yang tak hafal lagi hafal cepat sekarang Okay, now we proceed with question 1. Okay, baca dulu soalan sekejap. Okay, question 1. Okay, magnesium reacts with dilute hydrochloric acid according to the equation. Okay, 1 magnesium solid react with 2 mole hydrochloric acid aqueous solution. Product 1 mole magnesium chloride aqueous solution and 1 mole of gas in gaseous state, dalam keadaan gas. So ni lah yang reaction ni actually set up the reaction yang macam ni lah. Okay, dalam tabung uji ni kita tengok okay ada magnesium solid. Okay, so kita tambah acid HCl dalam dia, so dia akan bertindak balas lah, dapat 2 produk. MgCl dia akan tertinggal lah dalam ni. Okay, tapi gas hidrogen dia akan bergerak melalui delivery tube, dia melalui air dalam bas ni. Okay, kemudian dia akan keluar lah. Hidrogen gas tu dibuktikan menerusi ujian kayu uji menyala. Okay, macam okay, itulah situasi soalan kita ni. Sekarang kita nak proceed kepada quantitative analysis. Kita nak analisa secara kuantitatif pengiraan. Okay, tengok soalan 1A. Ada 5 soalan lah. Saya dah buat untuk pertama kita akan bincang cara nak calculate volume. Soalan yang B, mass. Soalan C, volume STP. D, volume RTP. E adalah number of particles. Jadi saya tunjuk contoh untuk ke-5 ni supaya nanti kamu faham dan boleh apply terus dalam soalan tutorial. Okay, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. Okay, so kalau kita tengok soalan A, dia tanya what volume. Dia minta kamu kenal pasti volume. Okay, bagi siapa? Okay, kita contoh. So dia nak volume HCl. Okay, kemudian dia bagi molarity, dia bagi iaitu 0.5 molar. Okay, we react with 3.25 gram of this metal. Okay, jadi yang ini magnesium metal ni dia bagi 3.25 gram. Okay, jadi macam mana kamu nak cari volume of hydrochloric acid? Ada idea tak Ilham? Volume HCl. Ni target kita ni, macam mana kita nak cari? Apa yang perlu kamu buat Ilham? Nak cari volume HCl kena ada maklumat apa dulu? Ingat tadi masa overview awal-awal tadi saya ada tunjuk yang
gambar rajah interrelation, intercompletion, mole mass, number of particles dengan volume kan. Kat tengah-tengah tu, siapa dia? Kat tengah-tengah tu kena cari apa dulu? Nak cari volume kena tahu apa? Number of mole. Ya, betul. Kamu kena tahu maklumat tentang mole of HCl terlebih dahulu. So, macam mana kamu nak tahu mole of HCl sekarang? Kita hanya ada molarity. Tadi kita tengok formula nak cari mole sama dengan M darab V. Okey, tapi sekarang kita ada M je, V tak ada. Okey, so macam mana kita nak cari mole HCl tu? Boleh minta bantuan. Nak relate dengan siapa? Nak kait dengan siapa? Kalau nak cari nak guna formula cari molarity? Okey, kalau kamu nak guna formula cari molarity, N sama dengan M darab V, betul. Tapi masalahnya sekarang kita tersangkut dekat kita hanya ada maklumat M, V tak ada. Jadi sekarang kamu faham tak kelas? Sekarang kamu nak cari mole HCl. Kamu dapat je mole HCl settle, kamu boleh tahu volume of HCl. Okey, tapi sekarang kita sangkut sebab tak tahu. So, saya bagi hint, kita boleh minta bantuan siapa? Kita boleh buat apa? Magnesium. Maksudnya kita boleh kaitkan dengan mole magnesium. Mole magnesium kita boleh cari kan. Maksudnya kamu buat apa? Untuk dapatkan mole HCl kita kena buat mole ratio ataupun stoichiometry. Sekaranglah kita nak apply stoichiometry. Kita nak mole HCl, kita tak ada maklumat tak cukup, ada molarity sahaja. Jadi kita pun tengok equation, nak minta tolong MgCl tu tak boleh langsung, tak ada maklumat. Hidrogen pun tak boleh. Kita tengok Mg ada dia bagi maklumat tentang mass. Jadi kita akan minta bantuan magnesium tu, kita akan gunakan magnesium tu. So macam mana nak gunakan magnesium? Kita relate dengan magnesium, maksudnya kita buat stoichiometry, kita buat mole ratio ataupun mole ratio. Jadi mole magnesium boleh cari formula dia apa Ilham? Mass bahagi molar mass. Masak keluar apa ni? Okey, betul. Mass bahagi molar mass. 3.25 gram. Betul. Molar mass? So sekarang contoh kita nak magnesium kan. Okay, so ni magnesium formula Mg, proton number 12. Betul, 24.3. Okay, so 24.3 gram per mole. Okay, gram-gram cancel. Okay, so tekan-tekan kalkulator dapat berapa? 0.13 kecil sangat nilai. Okey, 0. Kalau boleh mol sama ada 3 atau 4 titik perpuluhan. 3 tu dah kira okey dah lah tu. Okey, so dapat dah mol magnesium. Okey, barulah kita buat mole ratio. Okey, maksudnya stoichiometry. So macam mana stoichiometry? Okey, sekarang kita faham kalau ikut stoichiometry pertama daripada balance equation. Rujukan utama kita balance equation. Kita faham 1 mol magnesium react with kalau siapa rajin kamu tulislah ayat bertindak balas dengan. Kalau tidak guna je simbol pergadaran yang triple line garisan 3 ni. Okay, react with 2 mol HCl. Okay, sekarang kita ada 1 mol magnesium ke? Tak, kita kira tadi kalau 3.25 gram sebenarnya hanya ada 0.133 mol sahaja. Okay, so jadi ingat saya ajar dulu kalau kita guna kaedah perkadaran ni nilai bawah bahagi atas darab nilai tepi. Maksudnya 0.133 bahagi 1 darab 2. So dapatlah. Okey, sebab tadi kamu sebut apa tu? 0.133 kan. Sebenarnya kalau ikut kalkulator 0.1337. Jadi 0.1334. Okey. 0.268. Okey, betul. Mana dia? 0.268 mol. Okey, betul. So sekarang kita dah berjaya dapat mol HCl. Okey, seterusnya formula nak cari volume daripada formula molarity. Okey, asalnya formula mol sama dengan M darab V kan ataupun MV per thousand, tapi sekarang V kita ni dalam liter lah. So jadi sekarang kita nak V kan, maksudnya N over V, maksudnya mol bahagi molarity. Okay, so mol kita tadi 0.268 mol. Molarity kita berapa tadi? 0.50 M ataupun mol per liter. Okay, cancel. So dapat jawapan berapa? Okay, inilah jawapannya. Okay, B. Okay, dia bagi magnesium sama je jumlah tadi, jadi senanglah pengiraan kita. Okay, react with the given amount. Okay, 3.25.
amount of acid. Okay, find the mass of magnesium chloride. Okay, mana magnesium chloride? Okay, dekat sebelah produk. So sekarang soalan dia minta kita cari mass produk. Okay, kita diberikan maklumat tentang reaktan magnesium sebanyak 3.25 gram. Okay, jadi target kita adalah mass produk MgCl2. Okay, berapa? Jadi macam mana kita nak cari mass MgCl2? Tak, maksud saya sebelum kamu nak tahu mass magnesium chloride tu kena ada maklumat tentang apa? Mol. Kena tahu mol magnesium chloride dahulu. So nak tahu mol magnesium chloride kena buat apa? Kena buat stoichiometry ataupun mol ratio. Daripada balance equation kita akan kaitkan magnesium chloride dengan magnesium. Kenapa magnesium? Bukan HCl, bukan H2 sebab HCl dengan H2 kita langsung tak ada maklumat. Buat apa kita nak buat stoichiometry dengan HCl dan H2? So kita akan gunakan magnesium. Kenapa? Sebab mol magnesium kita boleh cari. Okey, daripada formula magnesium nak cari mol, mass over molar mass, mass dah bagi 3.25 gram. Molar mass magnesium 24.3 gram per mol. Ni yang tadi je. Okey, so soalan, so jadi mol dia sama macam tadi lah. 34 mol. Okey, baru kita buat stoichiometry ataupun mol ratio pula dah. Sorry typo. Okey, so sekarang kita nak buat stoichiometry. Kita akan kaitkan reaktan dengan produk. Reaktan kita magnesium. 1 mol magnesium produce menghasilkan 1 mol produk MgCl2. Tapi sekarang magnesium kita 1 mol ke? Bukan. 0.134 sahaja. Okey, so nilai bawah bagi nilai atas, darab nilai tepi. Okey, actually kalau congak memang dah tahu dah lah. Tak apa saya tunjuk sebab saya nak tekankan operasi. Sebab ada pelajar tu dia tak nampak lagi kenapa tiba-tiba dapat jawapan. Okey, jadi nilai bawah bahagi atas, darab nilai tepi. Okey, dapatlah mol yang sama untuk magnesium chloride. So sekarang kita dah berjaya kena pasti magnesium chloride, barulah kita cari mass. Okey, macam mana nak cari formula mass? Kita ada maklumat mol. So formula dia apa kelas? Kita ada maklumat tentang mol. Molar mass. Apa dia darab molar mass? Mol darab molar mass. Betul, mol darab molar mass. Okey. So jadi sekarang kita macam tak muat saya tulis kat bawah. So sekarang kita nak cari mass MgCl2. So sama dengan mol tadi kita dah tahu 0.134. So darab dengan molar mass MgCl2, Mg 24.3 tambah dengan klorin ada 2, dia punya molar mass 35.5. Okey. So tekan kalkulator dapat berapa? 12.7. Betul. Okey, samalah. So jawapan saya tadi tu betul lah. Okey, so 12.77 gram. So inilah jawapannya. Okey, settle. Okey, boleh faham untuk soalan B? Nak cari GSIM bagi produk. Jadi bila nak cari GSIM, kita ada maklumat tentang mol, senang saja, darab saja dengan molar mass. Molar mass nak tengok dekat mana? Tengok je dekat periodic table ataupun dekat BMKBM matrix kita bagi list yang saya baru tunjuk tadi tu. Question 1C. Okey. So soalan atas sama tak berubah, tengok yang bawah. How many liters? Bila dia kata liters maksudnya dia minta soalan tentang volume of hydrogen. Jadi dia tanya volume hydrogen gas at STP. Dia dah bagi dah condition STP, standard temperature and pressure. If 2.74 liter of 0.45 molar hydrochloric acid, so dia bagi maklumat tentang hydrochloric acid, volume 2.74 liter, molarity 0.45 molar. Okay, so ni sekarang target kita adalah volume, tulis pula dah. Volume hydrogen. Okay, so itu target kita. Macam mana kita nak cari volume of hydrogen dekat STP? Okay, so daripada formula yang saya tunjuk tadi tu kena ada maklumat mol dan juga molar volume. Molar volume kamu memang kena hafal. So kelas kalau STP molar volume berapa kelas? 22.4. 24 ke 22.4? 22.4. Betul. 22.4.
Okay, so molar volume kita dah hafal, so tak ada masalah. Okay, sekarang kita tersangkut dekat siapa? Mol hidrogen. Mol hidrogen kita tak tahu, jadi kita kena buatlah stoichiometry. Kita buat mol ratio. So nak buat stoichiometry, kita nak kaitkan dengan siapa? Ada 4 spesies dekat sini. So tinggal tolak hidrogen lagi 3 spesies. Nak kaitkan dengan siapa? Magnesium tak ada maklumat. HCl ada maklumat. So ada sinar harapan dekat situ. MgCl tu langsung tak ada maklumat. So jadi hidrogen sekarang kita akan kaitkan dengan HCl. Okey, kenapa HCl ada maklumat? V dengan M. Bila ada V dengan M, boleh tak cari mol untuk HCl? Boleh. So formula dia apa? Ni. So kita molarity sama dengan M sama dengan N over V. Sekarang kita nak N kan? Jadi apa dia? M darab V, molarity darab volume. Okay, so maksudnya formula dia adalah molarity darab volume. Okay, molarity kita dah tahu 0.45. Okay, volume 2.74. So sekarang tolong tekan calculator, dapat berapa? 3. Okay, betul. Okay, so sekarang kita teruskan dengan stoichiometry. Saya guna pen ni. Okay, so sekarang kita buat yang kat tengah tu lah. Okay, so kita kaitkan stoichiometry kita HCl dengan H2. Okay, so from equation, daripada equation 2 mol HCl produce 1 mol hydrogen gas. So sekarang HCl kita bukan 2 mol tapi 1.233 mol sahaja. Okey, tekan kalkulator. 1.233 bahagi 2 darab 1 dapat berapa, Cik? 0.617. 0.617. Okey, betul. Okey, so sekarang kita dah dapat mol untuk hidrogen. Baru kita boleh proceed dengan cari volume untuk hidrogen. So formula dia adalah volume hidrogen sama dengan mol darab molar volume. Alamak, tak muat STP kan? Okey, STP. Jadi mol kita 0.617. Okey, molar volume tadi kamu dah sebut betul 22.4. Okey, tekan kalkulator sekarang, dapat jawapan berapa? 13.82. Okey, betul, samalah jawapan yang saya calculate tadi. Okey, this is the final answer. Okey, nampak? Dapatlah sasaran kita. So jadi ingat, nak cari volume suatu gas kena ada maklumat apa? Kena ada maklumat mol. Sebab apa? Mol tu kita nak darab dengan molar volume. Molar volume kena hafal, kena tahu, prior knowledge. Okey, tapi mol kita boleh dapatkan daripada stoichiometry. Okey, so jadi kita tengoklah reaktan ke produk yang boleh membantu kita nak relate, nak kaitkan, nak dapatkan maklumat tu. So dalam kes kita sekarang, kita boleh manipulate HCl. Apa HCl boleh cari mol, ada M, ada V. Okey, kita proceed yang seterusnya D. Okey, D pun senang. D lebih kurang kaedah dia macam C. Cuma bezanya condition of gas. Condition of gas dia adalah RTP. Okey, so baca soalan tu, dia minta liters of hydrogen sama macam tadi lah. Dia minta volume hydrogen. Dia bagi pada room temperature and pressure. Dia bagi hydrochloric acid, molarity dia bagi 0.45. Okey, volume dia bagi 2740 ml. Okey, so kita cuba buat. Okey, sebenarnya sama lebih kurang macam tadi lah. Target kita adalah volume hydrogen gas. Okey, pada STP. Okey, so nak cari volume of gas, molar formulanya adalah mol darab molar volume. Molar volume kita dah hafal. Untuk RTP, room temperature and pressure, what is molar volume of gas? 24.0. Okey, 24.0 unit Liter. mililiter ke? Liter, betul. Okey, liter. So kita dah tahu tapi kita tersangkut dekat mol hidrogen. Okey, jadi kita sangkut dekat mol hidrogen tak tahu. Jadi kita akan buat mol ratio ataupun stoichiometry. Okey, nak buat stoichiometry kita tengoklah dekat equation. Kita boleh gunakan siapa? Okey, kita boleh gunakan HCl. Okey, maksudnya kita kaitkan relate hydrogen with the mole of HCl. Jadi mol HCl kita boleh cari sebab dah ada M dengan V. Jadi formula nak cari mol sama dengan molarity darab volume. So molarity
0.45. Okey, volume dia 2740. Tapi ni ml. Jadi bila ml, MV per 1000. Kenapa tiba-tiba ada 1000 ni? 1000 ni tak ada apa, jangan panik 1000 ni hanya untuk tukar unit saja daripada ml kepada liter. Sebab apa? 1 liter sama dengan 1000 ml. Jadi kita akan bahagi dengan 1000. Okey, dapat berapa kelas? 1.233. Okey, sama macam tadi. Okey, 1.233 mol. Okey, so sekarang kita dah berjaya dapat mol HCl. So kita akan buat stoichiometry seterusnya. Saya tulis kat bawah sebab tak muat. Okey, so kita kaitkan HCl, 2 mol HCl produce menghasilkan 1 mol hydrogen gas. So HCl kita 1.233 mol. Okay, so 1.233 over bahagi 2 darab dengan 1. So dapat berapa? Mana letak ni Adi? Dapat apa kelas? 0.6165. 617 mol. Okay, betul. Sama dengan saya tu, kira betul lah kot. Okay, so kita tengok pula. Sorry ambil masa tukar-tukar pen ni nak bagi kamu boleh bezakan. Okay, so sekarang volume hidrogen formula dia sama dengan mol darab molar volume. Okay, molar volume ada 2. Soalan ni minta pada STP. Jadi mol kita 0.617. Okay, darab saja dengan yang kamu sebut tadi. Tengok tu. Suka hati saya je. Okay, nasib kamu tegur. Okay. Oh, kat atas tu pun saya tulis STP. Sorry sebab soalan kerap naik STP. Aduh, ikut dan ya. Tapi awal-awal tadi saya sebut RTP betul dah kan? Sebab saya ingat kamu jawab 24 tadi Kan? Ya. Kamu pun itu salah daripada awal. Kamu tak tegur saya. Nasib ada juga yang menegur. Okey. So jadi 24.0 liter per mol. Okey, jadi tekan-tekan kalkulator dapat berapa? 14.81. Okey, betul. Okey, inilah final answer. Jadi kalau kamu tengok mol HCl sama dengan soalan yang C tadi tu, saya saja nak tunjuk dekat kamu. Okey, kamu tengok bila magnesium kita guna 1.233, hidrogen yang terhasil pada STP 13.82, soalan C tadi. Soalan D, magnesium pun, magnesium. HCl pun sama 1.233, produk yang terhasil hydrogen gas, tengok volume dia 14.81. Okey, maksudnya di sini kesimpulan yang kamu kena faham, gas pada keadaan yang berbeza, suhu yang berbeza, tekanan yang berbeza, volume dia pun akan berbeza. So kalau kita tengok dalam case room temperature, volume dia agak tinggi berbanding dengan STP. Okey, pada STP 3882, pada RTP volume dia expand lah, dia mengembang sikit jadi 14.81. Jadi ini saya nak bagi kamu nampak dengan jelas lah beza pengiraan antara volume of gas yang melibatkan RTP ataupun STP. Jadi kamu kena hafal betul-betul lah condition at RTP dengan STP tu, terutamanya yang volume dia tu. Okay, so settle untuk okay, so kita pergi kepada soalan yang terakhir. Okay, so soalan ini okay, yang sama juga. Kali ni dia tanya number of particles. Dia tanya bilangan atoms bagi magnesium. Okay, so ingat kita dah tekankan sebelum ni, setiap kali kamu soalan tu kalau dia minta je jumlah atom, jumlah molekul ke ion, jumlah banyak kan, kita kaitkan dengan Avogadro's number. Kaitkan terus dengan nombor Avogadro. Jadi kalau kita tengok formula untuk number of particles, okay, mol darab Avogadro's number. Okay, maksudnya kalau kita nak cari bilangan zarah, kena ada maklumat mol bahan tersebut dulu. Avogadro's number kamu memang kena hafal. Tak hafal memang tak boleh jawab lah. Okay, so jadi tengok maklumat apa yang kita diberikan. Okay, magnesium, maksudnya mol kita tak tahulah. Mol kita tak tahu. Okay, tapi kita ada maklumat tentang HCl. Mana HCl? Volume dia bagi 2 liter. Molarity pun dia bagi 0.25 liter. Okey, jadi senanglah kerja kita. Okey, tengok target kita adalah magnesium atoms, jumlahnya berapa. Tapi nak tahu magnesium atoms, kita kena tahu bilangan mol magnesium. Okey, mol magnesium kita tak tahu. Jadi kena buat stoichiometry.
mole ratio. Okey, perbandingan nisbah mol ataupun stoichiometry. So, nak cari mol magnesium. Okey, kita tengok soalan. Setakat ni spesies mana yang kita boleh relate? Okey. Okey, HCl. Okey, Mg dengan HCl. Okey, MgCl tu tak boleh sebab langsung tak ada maklumat yang boleh kita cari mol. Hidrogen pun tak boleh. Jadi, kita kaitkan dengan HCl. Okey, HCl boleh cari molnya iaitu formula M darab V. Okey, so molarity apa tu? 0.25. Volume 2 liter. Okey, tolong tekan dapat berapa? 0.5. Okey, 0.5 mol. Okey, so dah dapat kenapasi mol HCl, kita akan kaitkan dengan magnesium. So kita buat stoichiometry. Daripada persamaan seimbang, kita faham 2 mol HCl react with bertindak balas dengan 1 mol magnesium. Okey, kalau kita ada HCl 0.5, okey, tekan sat 0.5, nilai bawah bahagi nilai atas darab nilai tepi. Dapat berapa? 0.25. Okey, sat mana? Oh, betul jawapan saya pun dapat balik. Okey, mol magnesium. Okey, baru kita proceed dengan yang last sekali, nak cari number of particles. Kita dah bincang sebelum ni, mol darab Avogadro's number. Okey, jadi alamak tak muat kat sini. Saya tulis kat sini lah, faham-faham lah. Okey, so mol kita 0.25 mol darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Dapat jawapan berapa? 1.51 darab 10 kuasa 51 23. ataupun 505 darab 10 kuasa 23. Okey, so inilah bilangan atoms magnesium. Final answer. Okey, sekarang ni faham untuk yang E? Boleh faham ya? Boleh. Okey, jadi sebenarnya sekarang overview ni semua saya dah tunjuk contoh. Okey, bermula daripada maksud stoichiometry, awak kena faham betul-betul. Okey, stoichiometry ni daripada balance equation dia akan bagi kita maklumat mol ratio, nisbah mol. Okey, so jadi berapa reaktan yang bertindak balas sesama sendiri untuk menghasilkan berapa jumlah produk. Okey, kemudian formula ni jangan dilupakan, sebenarnya dah bincang topik sebelum ni, so kita ulang balik. Tolong hafal ya. Okey, formula nak cari mol, molarity, number of particles dengan volume. Okey, untuk molarity hati-hati ya, volume solution bukan ml lah. So jadi volume solution dia adalah liter. Jadi sebab tu kadang-kadang kita nak cari mol, ada masa M darab V, ada masa MV per thousand. Kenapa sekejap bahagi 1000, sekejap tak bahagi? Jadi ada kena mengena dengan isi padu larutan, sama ada dalam ml atau L. Kalau ml kena bahagi 1000 dulu, baru boleh tukar kepada liter. Okey, kemudian bilangan zarah. Okey, sebut je jumlah atom, molekul ion semua tu, terus kaitkan dengan Avogadro's number. Kalau volume gas, isi padu gas, senang saja kaitkan dengan molar volume, RTP dengan STP. Tolong hafal dia punya volume of gas tu. Okey, sama ada 24 liter ataupun 22.4 liter. Jadi soalan dia akan pusing-pusing macam ni lah. Pertama kita kena ada balance equation, kemudian tengok balik kita nak cari apa? Nak cari volume kah? Mass kah? Volume STP ataupun volume RTP ataupun bilangan zarah. Jadi kalau kamu perasan semua tu saya tunjuk kat tengah-tengah tu apa tu? Semua kena pasti mol. Nampak tak penting yang mol ni? Okay, so sebab tu kalau kita tengok perkaitan ni pun mol tu duduk tekan tengah. Dia mengaitkan ketiga-tiga faktor ini. Okay. So jadi itu sahajalah overview kita untuk setakat ni. Saya harap kamu semua dah jelas dengan konsep penilaian bagi 4.2 learning outcome A, dan tolong apply untuk soalan tutorial. Okey, sampai sini sahajalah sesi Google Meet kita untuk sekarang. So jadi boleh bersurai dan bergerak menerusi Telegram dan Google Classroom.